Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3 dan pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita perbincangan terhadap subtopik 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Dan pada pembelajaran yang lepas kita telah pun membincangkan sedikit sebanyak tentang prinsip keabadian tenaga di mana prinsip keabadian tenaga ni dia menyatakan bahawa tenaga ni tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi tenaga ni boleh berubah-ubah bentuknya. Dan kita juga telah membincangkan sedikit sebanyak tentang sistem ayunan. Okey, kita ada dua sistem ayunan. Okey, contohnya ayunan bandur ringkas dan juga ayunan spring berbeban. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita telah pun membincangkan tentang ayunan bandur ringkas di mana kita memerhatikan perubahan tenaga yang berlaku iaitu dari tenaga kupaian graviti kepada tenaga kinetik dan daripada tenaga kinetik kepada tenaga kupaian graviti. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita dan kita akan melihat tentang perubahan tenaga yang melibatkan bentuk tenaga iaitu tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Jadi para pelajar bolehlah merujuk buku teks masing-masing pada muka surat 224. Jadi sekarang cikgu akan besarkan gambar rajah ni supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Baik. Jadi dalam perbincangan kali ini, cikgu akan banyak menggunakan perkataan tenaga keupayaan kenyal. So cikgu akan simbolkan dengan TUK. Tenaga keupayaan kenyal. Manakala untuk tenaga kinetik, macam pembelajaran yang lepas juga cikgu akan menggunakan simbol TK yang menunjukkan tenaga kinetik. Baik. Dalam keadaan biasa, spring kita ni dia memiliki pemanjangan asal dia lah. Jadi kita katakan spring kita ni berada dalam kedudukan keseimbangan. Tetapi setelah kita meletakkan beban pada spring ni, kita dapati spring kita ni dia akan memanjang ataupun kita katakan spring kita tu dia telah meregang. Jadi sekarang spring kita ni dia dah memanjang. So dia dah meregang kepada kedudukan X. Jadi sekarang spring kita ada kat sini. Sebab dia dah memanjang, dia dah meregang. Jadi kita katakan ketika spring kita ni dia berada pada kedudukan X, maka dekat sini kita perhatikan tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring ni sebab dia dah meregang, dia memanjang dan dia berada dalam keadaan yang paling tegang. Maka tenaga keupayaan kenyal ketika spring kita berada pada kedudukan X ni ialah maksimum. Manakala untuk tenaga kinetik pula kita perhatikan dekat sini, spring kita ni dia tidak bergerak, dia pegun, tiada kelajuan, maka tenaga kinetiknya adalah sifar. Dan spring kita tadi ni dia akan seolah-olah melantun bergerak ke atas kan. Dan ketika pergerakan daripada X ni nak menuju ke Y, pada kedudukan nombor 1 ni, kita dapati berlaku perubahan bentuk tenaga di mana di sini tenaga keupayaan kenyalnya akan bertambah atau berkurang. Sebab sekarang ni dari X nak menuju ke Y, Y ni adalah kedudukan keseimbangan. Maka dekat on the way nak ke Y ni kita dapati tenaga keupayaan kenyal spring kita ni akan berkurang. Manakala tenaga kinetiknya bertambah. Kenapa tenaga keupayaan kenyalnya berkurang? Kerana spring sudah menjadi kurang tegang. Tadi waktu dia dekat bawah ni dia adalah yang paling tegang. Sekarang bila dia dah bergerak ke atas, dia dah jadi kurang tegang lah. Sebab dia dah jadi semakin pendek kan daripada kedudukan dekat X ni. Maka bila dia dah sampai dekat kedudukan Y ni, iaitu kedudukan keseimbangan,
kedudukan asal dia yang sebenarnya sebelum kita letakkan beban tu, maka dekat sini kita tengok tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring tadi tu berada pada apa? Okey, minimum. Okey, kenapa tenaga keupayaan kenyal kat sini minimum? Kerana spring berada pada kedudukan keseimbangan. Manakala tenaga kinetik yang dimiliki oleh spring pula adalah maksimum. Okey, kenapa maksimum? Okey, kenapa maksimum? Sebab kelajuan spring yang bergerak ketika ini adalah yang paling laju. Okey, sekarang daripada kedudukan Y ni dia akan menuju ke kedudukan X. Maksudnya dia akan naik ke atas, dia akan jadi mampat. Spring tu akan memampat dan dia akan jadi lebih pendek daripada panjang asal dia. Okey. Dan kita dapati berlaku perubahan tenaga juga di sini. Di mana on the way dari kedudukan Y nak ke Z ni, tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring tu akan bertambah ke berkurang. Okey, so disebabkan dia akan memendek, tadi dia menegang. Sekarang ni dia akan memampat, maka tenaga keupayaan kenyal tu kita dapati semakin bertambah. Okey. Kemudian tenaga kinetik pula akan semakin berkurang. Dan bila spring kita ni sudah dimampatkan dengan semampat-mampatnya pada kedudukan X ni, iaitu kedudukan di mana spring kita tu adalah yang paling mampat dan kita dapati spring kita tu lebih pendek daripada panjang asal dia. So dekat kedudukan Z ni, kita tengok tenaga keupayaan spring kita adalah maksimum. Okey, tenaga keupayaan kenyal spring kita adalah pada tahap maksimum. Okey, sebab nanti dia memiliki satu tenaga untuk dia memanjang semula, okey, atau menegang semula. Lepas tu tenaga kinetik dekat sini adalah sifar, kerana ketika dalam keadaan spring kita tu paling mampat, spring kita tu tak bergerak. Maka bila tak bergerak, tak ada kelajuan lah. Kita katakan spring kita tu pegun sekejap. Okey, maka tenaga kinetik di kedudukan Z ni adalah sifar. Okey, jelas? Kemudian bila spring kita tu dah mampat, dia akan mula untuk memanjang semula kan? Okey, jadi dari kedudukan Z ni dia akan kembali semula ke kedudukan Y. Okey, maka dekat sini kita dapati apa yang berlaku? Spring sudah hilang kemampatan dia. Dia dah kurang mampat dah sebab dia dah memanjang. Okey, maka dekat sini tenaga keupayaan kenyal spring tu tadi telah bertambah ke berkurang? Okey, betul. Berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab dia sudah tak kurang mampat daripada kedudukan dia dekat Z ni, dia paling mampat. Bila dia dah on the way nak ke Y ni, dia dah memanjang sikit. Maksudnya dia dah kurang mampat. Jadi tenaga keupayaan kenyal dia pun akan berkurang. Manakala tenaga kinetik kat sini kita dapati semakin bertambah sebab pergerakan dia. Dia bergerak kan? Dia nak memanjang tu dia bergerak. Okey, jadi kelajuan dia bertambah. Okey, tenaga kinetik dia pun bertambah lah. Dan pada kedudukan keseimbangan Y sama seperti yang awal tadi, di mana tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring di kedudukan keseimbangan adalah paling minimum dan tenaga kinetik yang dimiliki oleh spring ketika ini adalah maksimum, paling laju. Lepas tu spring kita tu akan menegang semula. Okey, kita dapati berlakunya peregangan. Dia akan jadi makin panjang kan. So dekat sini, okey, dari kedudukan Y nak ke X ni kita dapati tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring kita semakin apa? Semakin bertambah. Okey, manakala tenaga kinetiknya pula semakin berkurang. Kenapa? Sebab ketika ini spring kita dia semakin meregang, dia semakin tegang, dia semakin panjang. Sehinggalah dia sampai ke kedudukan X tadi, sama seperti awal-awal tadi. So, bila spring kita dah meregang, okay, dengan semaksimum mungkin, maka tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring ketika di kedudukan X ni adalah yang paling maksimum sebab dia paling tegang dekat sini. Okay, manakala tenaga kinetik pula adalah sifar. Kerana bila spring kita tu dia dah tegang sangat-sangat, dia dah tak bergerak. Maka tak bergerak, spring tu pegun, tak ada kelajuan, maka tenaga kinetik yang dimiliki oleh spring adalah sifar. Okay,
Jelas? Okey, sekarang kita pergi kepada perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem yang tertutup. Okey, apa maksud dia? Okey, kat sini dia nak bagi tahu kita. Okey, dalam satu sistem yang tertutup, perubahan tenaga yang berlaku di antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okey, maksudnya kat sini, dalam satu sistem yang tertutup, okey, tenaga itu tadi boleh berubah bentuk. Contohnya, tenaga keupayaan boleh berubah jadi tenaga kinetik boleh berubah menjadi tenaga keupayaan. Okey, oleh itu, disebabkan dia boleh berubah-ubah bentuk macam ni, bagaimana pula dengan jumlah tenaga dia? Okey, jadi kat sini, jumlah tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan yang tertutup adalah malar. Maksudnya tetap ataupun sama. Okey, contoh kita tengok dekat gambar ni, macam kita dah bincangkan sebelum ni, okey, pada kedudukan dekat atas ni, kita dapati tenaga keupayaan adalah maksimum. Tetapi tenaga kinetik adalah sifar. Okey, manakala pada kedudukan keseimbangan, tenaga keupayaan dalam satu sistem ayunan adalah minimum, tetapi tenaga kinetiknya adalah maksimum. Dan seterusnya lah. Okey, dia akan bertukar. Kalau tenaga keupayaan maksimum, tenaga kinetiknya akan sifar. Okey, ataupun minimum. Kalau tenaga keupayaan telah jadi minimum, maka tenaga kinetiknya maksimum. Okey, dia saling berubah-ubah, tetapi jumlah tenaganya adalah sama. Jadi kita boleh katakan kat sini, dalam satu sistem yang tertutup, okey, jumlah tenaga keupayaan adalah sama dengan tenaga kinetik. Okey, seperti dapat kita perhatikan pada graf ini. Okey, graf ni menunjukkan perubahan tenaga. Kalau kita tengok luas di bawah graf ni, okey, actually sama di antara tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan. Okey, jelas? Okey, kat sini ada juga info saiz. Kat sini info saiz mengatakan bahawa berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga ni boleh berubah-ubah bentuk. Okey, tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Dan dalam perubahan bentuk tenaga ni sebenarnya hanya sebahagian kecil saja. Sikit je sebenarnya tenaga yang telah ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Okey, maksudnya tenaga yang digunakan lah. Okey, sebahagian besar sebenarnya telah ditukarkan menjadi tenaga yang tak berguna. Apa contoh tenaga tak berguna tu? Okey, contohnya adalah seperti tenaga haba. Okey, tenaga haba ni dia terhasil disebabkan berlakunya geseran. Okey, jadi sebenarnya kita tak boleh nak expect 100% tenaga telah bertukar kepada tenaga yang berguna. Okey, sebahagian besar sebenarnya hilang ke persekitaran macam tu je menjadi tenaga yang tak berguna. Tetapi kalau dalam satu sistem yang tertutup ni, okey, di mana dalam satu sistem tertutup ni, satu sistem yang perfect lah, tak ada daya luar yang bertindak. Macam tadi, dalam sistem ayunan tadi tu, tiada daya luar seperti geseran yang berlaku. Maka tak ada tenaga haba yang terhasil dalam satu sistem yang tertutup. Dan kita katakan dalam satu sistem tertutup, tenaga tu tadi, perubahan bentuk tenaga tu tadi, maksudnya tenaga tu boleh ditukarkan 100% menjadi tenaga yang berguna. Okey? Jelas? Di sini ada satu contoh masalah numerikal yang menarik untuk anda semua bincang bersama dengan rakan-rakan dan guru-guru anda. Okey, jadi dalam soalan ini, okey, kita menggunakan prinsip keabadian tenaga, di mana tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring adalah sama dengan tenaga kinetik bola plastik yang akan bergerak tadi nanti. Okey, jadi menggunakan formula ini, okey, maka cikgu nak anda semua kira dapat tak sama macam jalan pengiraan yang tunjukkan. Kemudian dekat sini dikatakan juga nyatakan satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi anggapan kat sini tiada kehilangan tenaga persekitaran kerana kita menganggap ini adalah satu sistem yang tertutup. Okey, jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah pun tamat bab 7. Cikgu ucapkan selamat mengulang kaji, selamat maju jaya dan terima kasih.